ما جاء في الأذان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به قال قلت ندعو به للصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت للصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إن هذا رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقنه atau ulqinahu anhu wa yu'adzinu bihi qal fasami'a bidzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitihi wa kharaja yajurru ridaahu yaqul walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu misla alladzi uri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Ini hadis pertama terlebih dahulu yang akan kita bincangkan sebelum kita beralih kepada hadis-hadis yang lain. Berkenaan dengan sanad hadis ini, sanad hadis ini ada beberapa perkara yang nak sebutkan. Nanti tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kita sudah berkali-kali sebutkan beliau adalah seorang imam siqah di Nisabur dan seorang yang paling besar di Nisabur, seorang yang antara yang paling hebat di Nisabur, dan kita tak akan bincangkan beliau lagi. Dan beliau mendapatkan hadis ini daripada Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad. Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad adalah ulama hadis di Madinah, dan dia dan ayahnya yaitu Ibrahim ibn Sa'ad adalah ulama hebat di Madinah dan seangkatan dengan, kalau ayahnya seangkatan dengan Imam Malik bin Anas, sedangkan Ya'qub bin Ibrahim rasanya mungkin seangkatan dengan Imam Syafi'i, dan tak diragukan keilmuan dia dan kedudukan dia dalam hadis. Dalam hadis ini dia riwayatkan daripada ayahnya, qala hadatsana abi an Ibn Ishaq. Ibn Ishaq adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahib al-Maghazi, yang banyak meriwayatkan maghazi, pakar dalam sirah, tak dinafikan. Tak ada satu orang pun yang mempermasalahkan keilmuan beliau apabila berbincang berkenaan dengan sirah, berkenaan dengan sejarah, berkenaan dengan nasab. Tak ada isu berkenaan dengan Muhammad ibn Ishaq bin Yasar. Yang menjadi isu adalah berkenaan dengan periwayatan beliau dalam hadis. Ramai para ulama yang mempermasalahkan hafalan dia apabila berbincang berkenaan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, apa beza antara sirah dengan hadis? Kenapa sirah dia pakarnya yang dirujukan paling penting, sedangkan hadis kenapa dia bermasalah dengan hadis? Apa beza dalam sirah dengan hadis ni?
Dan sebenarnya tuan-tuan, perbincangan berkenaan dengan sirah dan hadis menjadi permasalahan sebab dalam sirah fokus kita biasanya kepada periwayatan bil makna. Bagaimana kita bincang berkenaan dengan sejarah-sejarah, bincang berkenaan dengan hikayat-hikayat. Orang cerita hikayat, tuan-tuan, yang penting cerita itu sama, plot itu sama. Yang penting penceritaan, message dia sampai. Itu kalau kita bincang berkenaan dengan sirah. Dan lafaz kurang penting. Yang penting adalah makna dia, konten dia, dan penceritaan dia. Nah, Muhammad bin Ishaq Ibn Yasar, dia pakar dalam perkara ini. Dia tahu sejarah macam mana, dia tahu berlaku bila, dia tahu penceritaan macam mana, sebab akibat itu semua berkaitan dengan sejarah. Dan dia kurang mementingkan berkenaan dengan lafaz, sebab fokus dia dalam sejarah saja, dalam sirah saja. Nah, sedangkan dalam hadis yang berbincang berkenaan dengan fiqh, yang berbincang berkenaan dengan akidah, lafaz Nabi itu sangat penting. Apa yang Nabi nak cakap tu? Apa yang Nabi sebutkan secara lafaz tu? Apa yang Nabi sebutkan secara lafaz asal dia? Sebab kita nak istinbat dari situ. Nah, dalam perkara ini Muhammad bin Ishaq dia agak lemah. Sebab sekali lagi dia terbiasa dengan penceritaan di dalam sirah. Dan sirah sekali lagi dia fokus kepada sebab akibat, dia fokus kepada kronologi, dia fokus kepada kejadian dan peristiwa, sedangkan lafaz kurang diberikan perhatian. Nah, ini yang kemudian beralih para ulama kemudian mempermasalahkan dia, mempermasalahkan periwayatan Muhammad bin Ishaq apabila meriwayatkan berkenaan dengan hadis. Akan tapi apabila dia meriwayatkan berkenaan dengan sirah, tak ada satu pun yang setahu ana yang mempermasalahkan kepakaran Muhammad bin Ishaq apabila dia bincang tentang sejarah. Dan justru dan satu lagi berkenaan dengan Muhammad bin Ishaq adalah isu dia berkenaan dengan tadlis. Dia sering meriwayatkan hadis secara mudallas, dia an fulan padahal dia tak dengar. Dan akan tapi kalau dia meriwayatkan secara sama sebagaimana dalam hadis ni, dia mengatakan haddatsani Muhammad bin Ibrahim, maka para ulama sepakat bahawa beliau adalah seorang yang reliable dan perlu periwayatannya diterima dan diguna pakai. Nah, isu lain Muhammad bin Ishaq adalah berkenaan dengan akidah dia. Dan akidah yang sering menjadi permasalahan paling utama Muhammad bin Ishaq adalah Qadariyah. Dan anda tengok mazhab Qadariyah di Madinah adalah sesuatu yang cukup popular. Ramai beberapa ulama di Madinah pada zaman tu yang dituduh sebagai Qadariyah. Dan anda rasa dia Qadariyah pun dia Qadariyah yang tidak ekstrim, yang tidak sampai kepada pandangan Mu'tazilah yang menunjukkan bahawa, yang menetapkan bahawa manusia menciptakan perbuatannya dia sendiri, dan akan tapi dia cuma untuk menetapkan seolah-olah dia memberikan peluang besar kepada perbuatan manusia dan kurang memberikan perhatian kepada agar tidak terjatuh kepada akidah Jabriyah. Dan perkara ini tidak memberikan kesan dalam periwayatan Muhammad bin Ishaq. Dan satu lagi permasalahan yang lain juga dikaitkan dengan Muhammad bin Ishaq adalah tasyayyuk dia. Dan tasyayyuk Muhammad bin Ishaq ada tasyayyuk yang menurut anda ringan, bukanlah tasyayyuk yang ekstrim. Sekali lagi, Qadariyah dia ringan, tidak ekstrim, dan tasyayyuk dia ringan, tidak ekstrim. Dia adalah satu pilihan dia yang mentarjih bahawa Sayyidina Ali lebih baik daripada Sayyidina Osman. Dan kenapa anda memberikan pandangan bahawa dia tidak ekstrim? Sebab tuan-tuan, Syiah yang ekstrim ada di Iraq, di Kufah. Sedangkan Madinah sejak dahulu, pada zaman tu adalah mengekalkan pandangan sunnah, dan anda tidak nampak ada tasyayyuk yang berlebih di Madinah. Dan Madinah secara umumnya pada abad kedua Hijrah 150, dia meninggal tahun 150. Jadi pada abad pertama dan kedua Hijrah,
Madinah adalah tempat kawasan yang paling paling aman dan selamat daripada akidah-akidah yang menyimpang. Nah, justru Imam Malik pegang keadaan tersebut dan menjadi rujukan di dalam perkara akidah pada zaman tersebut. Nah, Muhammad bin Ishaq berasal dari Madinah. Kalaupun dia dinisbahkan kepada Qadariyah, maka Qadariyah yang ringan, yang tidak ekstrim, dinisbahkan kepada tasyayyu, maka tasyayyu yang ringan, tidak kepada ekstrim. Dan bagi ana, kalau kita tengok perbahasan-perbahasan rijal, kitab-kitab rijal yang berbincang tentang Muhammad bin Ishaq, fokus mereka bukan kepada akidah. Fokus mereka bukan kepada akidah. Fokus mereka adalah kepada periwayatan Muhammad bin Ishaq yang tadi kurang mementingkan kepada lafaz, yang tadlis. Nah, perkara-perkara itu yang selalu ditekankan kepada Muhammad bin Ishaq. Dan tidak ada penekanan berkenaan dengan akidah dia, menurut bacaan anda, tidak ada penekanan dan attack kepada akidah dia, melainkan belakangan ini saja. Dan itu pun anda tengok cuma di kawasan kita, Malaysia saja. Kalau tuan-tuan tengok perbahasan rijal di Arab sana berkenaan dengan Muhammad bin Ishaq, anda tak pernah nampak ada perbincangan seolah-olah attack Muhammad bin Ishaq karena dia Syiah, dia karena pengaruh Qadariyah dan lain-lain. Yang ada adalah perbincangan antara Imam Malik yang menuduh dia kazab, dajjal minad dajajilah. Dan itu pun orang berpandangan bahawa pandangan itu adalah kalamul aqran yang tak perlu kita ambil kira, sebab berkaitan dengan secara individu antara Imam Malik dengan Muhammad bin Ishaq. Nah, apabila kita kembali kepada perbahasan ni, riwayat Muhammad bin Ishaq secara umumnya terbagi menjadi 3 pandangan. Pandangan yang pertama adalah terlalu ekstrim, terlalu berlebih mengangkat beliau sehingga menyebutnya sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Dan perkara tu banyak kita jumpai dalam ucapan ulama-ulama hadis zaman dahulu yang menyebut Muhammad bin Ishaq Amirul Mukminin fil hadis, Awsaqun Nas dan lain sebagainya. Itu tinggi sangat pujian kepada Muhammad bin Ishaq. Yang kedua, kubu yang kedua adalah pandangan yang sangat merendahkan Muhammad bin Ishaq. Dan pandangan itu diwakili oleh Imam Malik bin Anas yang menyebutnya sebagai Dajjal minad dajajilah. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang moderat antara kedua-dua pandangan tersebut, iaitu tidak terlalu meletakkan terlalu tinggi dan tidak merendahkan terlalu rendah. Dan pandangan ini diwakili antara lain adalah kalangan ulama mutaakhirin macam Zahabi dalam Siyar menyebut dia Muhammad bin Ishaq ringkasnya adalah Hasanul Hadis. Dan kalau Imam Ibn Hajar sebut dia sebagai Saduq, Mudallis dan lain sebagainya. Dan pandangan tu yang terakhir yang menurut anda lebih moderat, lebih tepat dan menempatkan Muhammad bin Ishaq pada tempatnya, iaitu beliau tidak terlalu tinggi sangat dan beliau tidak terlalu rendah sangat. Dan ini tentu saja perbincangan kita berkenaan dengan hadis ya. Tapi kalau dalam sirah, ulama sepakat bahawa dia adalah rujukan paling penting. Justru kalau kita berbincang tentang sirah, perbincangan mode kita sudah berubah. Mode kita sudah berubah, bukan lagi mengatakan Muhammad bin Ishaq Saduq dan Hasanul Hadis saja, akan tapi kita mengatakan Muhammad bin Ishaq imam di dalam maghazi, imam dalam tarikh, dan apa yang beliau sebutkan mesti diterima sebagai sebuah fakta sejarah. Melainkan kalau pandangan tersebut bertentangan dengan pandangan-pandangan pakar sejarah yang lain. Akan tapi kalau beliau tetapkan sesuatu sejarah, maka jangan apply pandangan kita berkenaan dengan hadis di dalam perbincangan tersebut. Seolah-olah kita mengatakan dia tak boleh terima, dia mudalis. Tak, ini bincang tentang sejarah, berbeza perbincangan berkenaan dengan hadis. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah Imam Muhammad bin Ishaq meriwayatkan qala haddatsani Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim Al-Haris At-Taimi, kita dah masyhur tuan-tuan, dia adalah periwayat hadis innamal a'malu binniyat. Imam Siqah diterima walaupun tafarrud dalam hadis tersebut, apalagi dalam hadis ni. Dan beliau meriwayatkan daripada an Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih. Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih, dan beliau adalah seorang ulama tabi'in, seorang perawi tabi'in.
Ada yang mengatakan beliau lahir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak jumpa dengan Nabi, dan ayah beliau adalah seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang kita sebut sebagai sahibul azan. Sahibul azan. Sebab Abdullah bin Zaid, tuan-tuan, ada paling kurang ada 2 orang di sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih sahibul azan dengan Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim yang masyhur dalam hadis berkenaan dengan wudu. Jadi kalau tuan-tuan baca hadis-hadis berkenaan dengan wudu, ada Abdullah bin Zaid, maka beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Dan sedangkan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih yang sahibul azan, menurut Imam Bukhari dan juga dinukil oleh Imam Tirmizi, beliau hanya punya hadis ni saja, satu saja hadis ni. Jadi dalam periwayatan beliau hanya punya hadis ni saja, tidak memiliki hadis lain. Ini pandangan Imam Al-Bukhari. Justru kalau kita bincang berkenaan dengan hadis azan, Abdullah bin Zaid walaupun tak dinisbahkan kepada apa-apa, kita mengatakan ini Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Tapi kalau bincang berkenaan dengan hadis-hadis yang lain, ada hadis an Abdullah bin Zaid, maka kita katakan bahwa dia adalah Abdullah bin Zaid ibnu Asim. Bagaimanapun tuan-tuan, Imam Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab Talkhisul Habir, riwayat daripada Imam Bukhari tadi, yang mengatakan bahwa tak ada hadis lain yang beliau riwayatkan melainkan hadis ni, dan beliau mengatakan wa fihi nazar, kata Ibn Hajar, wa fihi nazar fa inna lahu 'inda an-Nasa'i wa ghairihi hadisan ghairu hadza fi sadaqah wa 'inda Ahmad akharu fi qismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'rahu wa azfarahu wa i'ta'ihi liman tahsulu lahu udhiyah. Jadi kata Imam Ibn Hajar, ucapan Bukhari yang mengatakan Abdullah bin Zaid ni tak ada hadis lain mengatakan hadis ni fihi nazar. Istilah kita kasarnya tak tepatlah. Sebab Abdullah bin Zaid ada hadis lain yang beliau meriwayatkan hadis lain di dalam riwayat Nasa'i 1, dalam riwayat Imam Ahmad 1. Bahkan tuan-tuan, Imam Ibn Hajar telah menulis satu juzuk. Satu juzuk itu adalah satu buku kecil yang khas menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, seolah-olah beliau nak rad kepada Imam Bukhari dan rad juga kepada Imam Tirmizi yang mengatakan Abdullah bin Zaid cuma punya satu hadis saja. Dan satu juzuk ni tuan-tuan kecil saja. Dan buku ni sudah diterbitkan dalam buku ni, Majmu' fihi min musannafatil Hafiz Ibn Hajar nampak pula, Majmu' fihi min musannafatil Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan dalam buku tersebut Imam Ibn Hajar sebutkan 8 hadis yang dikumpul daripada pelbagai kitab-kitab hadis. Dapatkan 8 hadis. Dan sebelum Ibn Hajar, Imam Nawawi dalam Tahzibul Asma' wa Sifat sebutkan kira-kira 2 hadis juga, macam yang disebutkan Ibn Hajar dalam Talkhis. Dan juga Al-Bulqini menyebutkan 2 hadis juga berkenaan dengan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Maknanya, adakah pandangan Imam Bukhari terbatal dengan temuan-temuan ulama mutaakhirin ini? Jadi anda nak bawa pandangan permasalahan ni, iaitu Imam Bukhari kata tak ada hadis lain daripada beliau melainkan satu hadis. Imam Tirmizi pun sokong perkara tersebut. Beliau mengatakan la na'rifu li Abdullah bin Zaid syai'an yasih illa hadis al-azan. Kami tak jumpa hadis daripada Abdullah bin Zaid yang sahih melainkan hadis azan saja. Bermakna tak ada hadis riwayat beliau yang sahih. Yang sahih daripada Abdullah bin Zaid melainkan hadis azan saja. Nah, Ibn Hajar bawakan, Imam Nawawi bawakan hadis lain, Bulqini bawakan hadis lain, Ibn Hajar bawakan hadis lain, bahkan Ibn Hajar bawa sampai 8 hadis. Adakah dengan temuan tersebut terbatal pandangan Imam Bukhari? Kalau kita bawa tuan-tuan satu mindset,
yang sering dijadikan mindset para pengkaji hadis abad sekarang ni, iaitu mindset yang anda sebut sebagai mindset evolusi, bermakna semakin kemari pandangan semakin sempurna, sebab kita berpandangan bahawa Imam Bukhari dan zaman dia hadis tak sempurna dan temuan masih belum sempurna. Semakin hari temuan semakin sempurna sampailah pada zaman sekarang ahli hadis atau pengkaji hadis pada hari ini itulah yang memiliki pandangan yang paling sempurna dalam perbahasan hadis. Itu anda sebut sebagai pandangan evolusi. Entahlah betul ke tak betul istilah tu. Tapi sebab evolusi pandangannya macam tu kan tuan. Kita mula daripada sederhana, lalu semakin sempurna sampailah yang paling terakhir itulah yang paling sempurna, betul kan? Kalau istilah Syarif Hatim Al-Auni dan Hamzah Malyabari sebut sebagai tatwir al-mustalahat. Tatwir, tatawur sama juga lah, evolusi juga kan. Jadi semakin hari semakin sempurna. Nah, kalau kita pakai mindset ni, maka kita mengatakan Bukhari kata tak jumpa, Ibnu Hajar kata jumpa, maka pandangan Ibnu Hajar yang paling sempurna, paling baik. Nanti lagi kita akan bawa Ibnu Hajar kata cuma 8 saja. Lalu ulama zaman sekarang kumpul sampai 200 misalkan. Maknanya pandangan yang 200 ni yang paling sempurna. Adakah seperti itu? Ini yang kita kena, ini adalah satu isu penting dalam ilmu hadis zaman sekarang, tuan-tuan. Yaitu isu tatwir mustalahat atau isu mindset evolusi. Yaitu kita melihat bahawa semakin hari semakin sempurna ilmu hadis dan semakin terdahulu semakin kurang sempurna. Dan kalau dalam perkembangan ilmu-ilmu yang lain, kita bolehlah buat macam tu. Kita boleh punya pandangan macam tu. Misal dulu ilmu kimia berkembang bermula daripada zaman Aristoteles, kemudian pada zaman berikutnya sampai hari ini, tentulah ilmu kimia jauh lebih sempurna daripada ilmu kimia pada awal dulu. Begitu juga ilmu kedokteran, perubatan, zaman sekarang jauh lebih sempurna daripada ilmu perubatan zaman dahulu. Akan tapi keadaan dalam ilmu hadis tidak sedemikian. Anda melihat bahawa zaman dahulu itulah sempurna, terutamanya pada abad ke-3 Hijrah. Itulah yang paling sempurna. Yang berikutnya sudah mulai berketurunan, berturun-turun, dan kita tak boleh mengatakan bahawa yang sekarang lebih sempurna temuannya daripada yang ditemukan pada abad ke-3 Hijrah. Sebaliknya, apa yang telah ditetapkan oleh abad ke-3 Hijrah, terutamanya oleh Imamul Hadisin, Imam Bukhari, lalu disokong juga oleh a'immah mutaqaddimin yang lain seperti Imam Tirmizi, maka itulah pandangan yang paling sempurna dalam ilmu hadis. Adapun temuan Ibnu Hajar yang boleh kumpulkan hingga 8 hadis dan beberapa ulama yang lain, apa yang kita boleh rumuskan dari situ? Tuan-tuan tengoklah apa yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar tu. Tengok 8 hadis yang dijumpai oleh Imam Ibnu Hajar yang kononnya untuk menunjukkan bahawa ada hadis lain daripada Abdullah bin Zaid. Adakah betul hadis itu sahih daripada Abdullah bin Zaid? Ataukah itu setakat riwayat saja? Dan riwayat, kalau setakat riwayat betul, memang ada riwayat. Ada riwayat di Nasa'i, ada riwayat di Ahmad, ada riwayat di Abu Ya'la al-Musili, dalam kitab-kitab musnad yang lain, betul. Ada riwayat lain daripada Abdullah bin Zaid. Akan tapi ucapan Tirmizi yang mengatakan la na'rifu li Abdullah bin Zaid syai'an yasih, maknanya tak ada hadis yang sahih daripada beliau. Riwayat mungkin ada. Riwayat tidak dinafikan ada. Tapi yang sahih cuma hadis ni saja. Hadis ni saja. Bermakna riwayat-riwayat yang lain tu ada namun ma'lul. Ada namun ma'lul. Mengandungi illah. Kesilapan yang disebutkan oleh perawi, dan anda jumpai dalam 8 hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, banyak sekali periwayatan mengatakan Abdullah bin Zaid sahibul azan sebenarnya perawi khata, yukhti, dia silap, dia ingat itu Abdullah bin Zaid sahibul azan, padahal dia Abdullah bin Zaid bin Asim.
Karena tentuan kesilapan dalam identifikasi siapa Abdullah bin Zaid ini, dan kesilapan itu dilakukan oleh perawi, maka dia dimasukkan dalam kitab-kitab musnad yang mengikut pandangan perawi tersebut. Dan kalau tuan-tuan tengok buku kitab Musnad Al-Humaidi misalkan, beliau kumpul ada satu beliau buat sendiri satu bab khas berkenaan dengan Abdullah ibn Zaid sahibul azan, lalu dimasukkan beberapa hadis. Dan hadis-hadis itu kalau kita perhatikan, itu adalah kesilapan-kesilapan perawi yang menyangka dia Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, padahal dia adalah Abdullah bin Zaid ibn Asim. Dan itu secara ringkas berkenaan dengan kandungan sanad ini. Dan kalau kita tanya hadis ini apa status dia? Pertama, tadi ucapan Imam Bukhari yang mengatakan dia sahih, juga ucapan Imam Tirmizi yang mengatakan dia sahih. Ramai lagi ulama lain yang mengatakan bahwa hadis ini sahih secara khusus. Beliau adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau berkata, "Hadza hadisun sahihun sabitun min jihatin naql. Lianna Muhammad sami'a min abih." Sebab Muhammad bin Abdullah bin Zaid dengar daripada ayahnya. Wa Ibn Ishaq sami'a min at-Taimi. Ibn Ishaq pun mendengar daripada at-Taimi. Wa laysa hadza mimma dallasahu. Dan hadis ini bukan termasuk hadis yang beliau tadlis. Sebab sekali lagi kita nampak Ibn Ishaq mengatakan haddatsani Muhammad bin Ibrahim. Jadi ada tasrih bis sama'. Imam Ibnul Munzir juga berkata, walaysa fi asanid akhbari Abdullah bin Zaid isnadan asah min hadzal isnad. Wasairul asanid fiha maqal. Dia mengatakan sanad ini adalah sanad yang paling sahih dalam periwayatan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Paling sahih bukan bermakna confirm sahih, akan tapi berbanding riwayat-riwayat yang lain, sanad-sanad yang lain, inilah yang paling kuat. Yaitu riwayat daripada Ibn Ishaq, daripada Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi. Dan tidak dinafikan ada beberapa ulama yang berpandangan bahwa hadis ini ghair mustaqimul isnad. Ada yang memandang bahwa Muhammad bin Abdullah bin Yazid tidak mendengar daripada ayahnya dan lain sebagainya. Akan tapi kita boleh berpandangan bahwa ucapan Ibnu Khuzaimah antara yang boleh dipegang dalam perkara ini, dan juga pandangan Imam Ibnul Munzir. Dan kalau kita kembali kepada Ibnul Jarud, kita boleh nampak bahwa beliau juga berpandangan seperti Ibnu Khuzaimah, yaitu terbukti dengan meletakkan hadis ini di awal bab. Letakkan di awal bab, kemudian seolah-olah menjadikan bahwa hadis ini adalah asal dalam perbincangan kita berkenaan dengan azan. Dr. Nuruddin Etter, tuan-tuan, dalam kitab I'lamul Anam menyebutkan satu perkara lagi yang menunjukkan bahwa hadis ini hadis yang sahih, yaitu beliau berkata hadis ini riwayat Muhammad bin Ishaq dan berkaitan dengan sejarah. Dan tadi kita mengatakan bahwa Ibn Ishaq imam fil maghazi, dan apabila berbincang berkenaan dengan sejarah, maka perbahasan periwayatan beliau diterima dan disahihkan oleh ramai ulama. Dan hadis ini mengandungi fakta perbincangan satu episod sejarah, yaitu bagaimana bermula azan. Justru hadis ini dikira sebagai hadis yang sahih daripada perspektif tersebut. Actually, kalau tanya kepada Ana ada masalah sedikit berkenaan hadis ini dari segi kandungan matan dia. Kalau kita tengok hadis, kita tengok riwayat Imam Muslim apabila berbincang berkenaan dengan permulaan azan, beliau tak sebutkan hadis ni. Sebab, dan itu menunjukkan bahawa hadis ni ada illah yang tidak nampak oleh kita tapi nampak oleh Imam Muslim. Imam Bukhari pun tak sebutkan hadis ni dalam kitab sahih, walaupun beliau katakan hadisnya sahih, menunjukkan bahawa ada illah yang menunjukkan bahawa hadis ni walaupun sahih secara majmu',
akan tapi dia ada ilah secara infiradi, ada dalam riwayat ni bizat ada permasalahan sedikit. Nah, riwayat Muslim hanya menyebutkan daripada Abdullah bin Umar bin Khattab, dan beliau berbincang tidak menyebutkan berkenaan dengan kisah mimpi Abdullah bin Zaid, akan tapi beliau hanya menyebutkan bagaimana para kaum muslimin berbeza pandangan untuk menetapkan azan. Lalu Sayyidina Umar yang kemudian memberikan idea. Umar mengatakan, awala tab'asuna rajulan yunadi bis salah, qala Rasulullah sallam ya Bilal qum fanadi bis salah. Maknanya Sayyidina Umar yang kasih pandangan. Lalu kemudian Nabi perintahkan Bilal, dan tak ada sebutan berkenaan periwayatan azan Abdullah bin Zaid. Walaupun kita boleh mungkin jamak, mungkin perintah Umar, cadangan Umar itu berlaku kemudian dan lain sebagainya. Itu satu bentuk jamak yang boleh dilakukan oleh untuk menjamak hadis ini dan hadis Abdullah bin Umar. Satu lagi tuan-tuan, ada hadis riwayat daripada Al-Bazzar yang menunjukkan bahawa azan seolah-olah telah berlaku jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi hadis berkenaan dengan hadis Abdullah bin Zaid ni berlaku ketika Nabi di Madinah. Dan hadis riwayat Bazzar menyebutkan bahawa Nabi ketika Isra dan Mi'raj mendengar azan di langit. Ada malaikat tengah azan. Dan hadis tersebut confirm dhaif dan bahkan sangat dhaif sebab diriwayatkan oleh seorang perawi Syiah yang sangat teruk dan meriwayatkan hadis ini daripada Ahlul Bait. Dan kita nampak bahawa ada usaha-usaha untuk memalsukan hadis ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka ingin menunjukkan bahawa azan tidak patut berlaku menerusi mimpi seorang sahabat. Azan mestilah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Nabi secara langsung. Dan perkara ni anda pernah jumpa satu penghujahan daripada tokoh Syiah di Indonesia, iaitu Jalaluddin Rahmat, kalau tuan-tuan kenal. Sejak dulu lagi waktu anda BA, dia menulis banyak buku. Dia asalnya Salafi dari Persis, lalu kemudian beralih ke Syiah. Dan sekarang sudah punya pengikut yang cukup ramai di Indonesia, di Bandung. Dan dia punya satu yayasan sendiri, khas untuk menyebarkan pahaman Syiah di Indonesia. Dulu, waktu zaman ana, tahun 2000-an, dia masih tak malu-malu lagi sebut Syiah. Dia masih mengatakan, saya ni sushi. Saya sushi, sunnah Syiah. Jadi dicampur antara sunnah dan Syiah. Tapi makin lama makin dia menunjukkan bahawa dia adalah Syiah dan bahkan buat muasasah sendiri berkenaan dengan Syiah dan memang membangun hubungan direct dengan Iran. Dan pengikut dia ramai, terutamanya daripada kalangan mahasiswa. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Bandung mungkin kena berhati-hati sikit. Sebab isu-isu berkenaan dengan perkara ini cukup hebat juga di Bandung. Nah, poinnya adalah dia pernah menyebutkan bagaimana azan tu sangat powerful, tuan-tuan. Ada orang masuk Islam hanya karena dengar azan saja. Dia katakan, ada orang cuma dengar azan terus masuk ke dalam hati lalu katakan terus masuk Islam. Lalu beliau berkata, kalau azan ni macam ni mustahil dia azan karena sahabat mimpi jumpa dengan malaikat lalu dengar azan. Azan ni mestilah sesuatu yang direct Nabi terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu pandangan Syiah yang anda nampak daripada periwayatan tersebut bahawa mereka berusaha untuk menunjukkan bahawa azan ni sesuatu yang direct daripada Allah dan bukan daripada sahabat. Sebab mereka punya pandangan negatif kepada sahabat Nabi kan. Kalau punya sahabat buat macam ni, maknanya tinggi sangatlah darjat para sahabat Nabi ni. Nah, justru mereka coba untuk alihkan bahawa azan ni bukan daripada sahabat, bukan karena sahabat mimpi, bukan karena cadangan Umar dan lain sebagainya, tapi terus wahyu, direct wahyu daripada Allah. Bahkan Nabi terimanya sejak daripada Isra dan Mi'raj. Dan ini bagaimanapun daripada pandangan hadis kita tak jumpa
sokongan yang mu'tamad dalam perkara tersebut. Ada riwayat, akan tapi riwayat yang sangat-sangat lemah dan munkar, bahkan boleh kita sebut sebagai riwayat yang palsu. Wallah. Sekarang kita nak analisis sedikit kandungan hadis ni. Hadatsani Abi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus liyudraba bihi lin-nasi fil jam'i lis-shalah atafa bi wa ana na'imun rajul yahmilu naqusan fi yadihi. Beliau mengatakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan naqus adalah lonceng, untuk dipukul, untuk memanggil manusia untuk melaksanakan salat. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahawa pada permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, salat sudah diwajibkan, akan tapi tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada azan untuk menandakan masuk waktu, tak ada azan untuk memanggil orang ramai datang untuk salat. Dan perkara ini disepakati oleh kaum muslimin bahawa azan tidak berlaku di Mekah. Iqamah tidak berlaku di Mekah. Dan tidak berlaku juga pada masa-masa pertama Nabi hijrah ke Mekah dan Madinah. Dan perkara tersebut pun disebutkan dalam riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kanal muslimun hina qadimul Madinah yajtami'un fayatahayyanuna lis-salat as-salawat fatahayyanuna as-salawat. Mereka tunggu-tunggu salat, tunggu-tunggu waktu salat. Walaysa yunadi biha ahad. Tak ada panggilan untuk salat. Ini adalah betul disepakati, tak ada perkara tersebut. Nah, lalu kemudian berlaku perbincangan bagaimana nak panggil orang ramai untuk salat. Ada yang mencadangkan datangkan buat api, ada yang cadangkan buat lonceng dan lain sebagainya. Dan Nabi hampir ambil pandangan yang buat lonceng ni. Dan justru beliau mengatakan, di Abdullah bin Zaid mengatakan lama amara Rasulullah bin naqus. Jadi Nabi telah decide kita ambil lonceng lah untuk menandakan waktu solat. Nah, apabila Nabi telah perintahkan perkara tersebut, atafa bi wa ana naim rajulun. Jadi saya tertidur, saya nampak ada seorang yahmilu naqusan fi yadi, tengah bawa lonceng di tangannya. Faqultu lahu ya Abdullah attabi'un naqus. Dalam mimpi tersebut beliau mengatakan, wahai Abdullah, hamba Allah, engkau nak jual lonceng itu? Faqal wa ma tasna'u bihi. Beliau mengatakan, apa yang kau nak buat dengan lonceng ini? Qal qultu nad'u bihi lis-salah. Untuk kami gunakan memanggil orang ramai salat. Qal afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik. Beliau mengatakan, adakah saya nak tunjukkan pada awak yang lebih baik daripada lonceng ni? Qultu bala. Qal taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi diajarkan azan. Dan tuan-tuan kena perhatikan lafaz azan ni. Lafaz azan ni, walaupun kita dengar berkali-kali azan dan hafal azan ni, tengok riwayat hadis ni, sebab akan ada perbezaan pandangan berkenaan dengan lafaz azan. Lafaz azan yang diajarkan kepada Abdullah ibn Zaid adalah lafaz azan yang menyebutkan pertama Allahu Akbar 4 kali, betul tak? Allahu Akbar 4 kali di awal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Nanti tuan-tuan akan dapati dalam riwayat Abu Mahzurah. Abu Mahzurah adalah muazzin Nabi di Mekah. Dan Abu Mahzurah ni Nabi sendiri ajarkan azan kepada dia. Direct Nabi ajar azan kepada dia, dan berlaku selepas perang Hunain. Hunain tuan-tuan di hampir akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Abdullah bin Zaid berlaku di awal di Madinah. Sedangkan Abu Mahzurah berlaku di hampir akhir hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Hunain, ketika perang Hunain selepas penundukan Mekah. Jadi selepas 8 Hijrah, Nabi ajarkan kepada Abu Mahzurah. Dan riwayat daripada Abu Mahzurah, Nabi hanya sebutkan 2 saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan riwayat tersebut dalam Sahih Muslim. Riwayat tersebut dalam Sahih Muslim. Tapi dalam riwayat Ibnul Jarud ini, nanti kita akan sebutkan hadis riwayat Abu Mahzurah daripada Ibnul Jarud.
beliau menyebutkan 4 azan, 4 takbir juga. Ini yang kemudian kata Imam Nawawi, semua nuskah daripada Imam Muslim hanya sebut 2 saja, akan tapi sebagian naskah yang lain dan sebagian riwayat menyebutkan 4. Dan ini juga yang kemudian mempengaruhi khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Walaupun mazhab Syafi'i dan Maliki dua-dua sepakat azan ni macam ni, akan tapi mereka khilaf dalam permulaan azan, 4 takbir ataupun 2 takbir. Syafi'i mengatakan 4, Maliki mengatakan 2. Dan mereka berpegang kepada riwayat Imam Muslim tadi. Okey. Taqul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita akan bincang jauh lagi berkenaan dengan azan Abu Mahzurah. Tapi sekarang riwayat daripada Abdullah bin Zaid menyebutkan 4 takbir. Lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada khilaf semua. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ahlus salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tak ada khilaf dari semua mazhab. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan tuan-tuan kena perhatikan juga kalimat la ilaha illallah 1 kali. Betul tak? Kalimat 1 kali. Sebab nanti akan ada kesan dalam perbincangan selanjutnya. Qal summa sta'khara ghairu ba'id. Kemudian dia mundur tidak jauh. Maknanya dia bagi masa selepas azan kepada iqamah. Qal summa taqul idza aqamta shalah. Kemudian apabila engkau iqamahkan salat, maka engkau ucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adalah lafaz iqamah yang disepakati oleh riwayat Abdullah bin Zaid, juga disepakati dalam riwayat Bilal nanti, dan juga akan tapi ada sedikit masalah di dalam riwayat Abu Mahzurah. Abu Mahzurah meriwayatkan iqamah dengan 2-2. Jadi Allahu Akbar. Abu Mahzurah meriwayatkan iqamah macam azan, tak ada khilaf. Cuma beza ada pertambahan qad qamatis salah saja 2 kali. Jadi kalau riwayat Abdullah bin Zaid 1-1 dan riwayat daripada Bilal pun 1-1, tapi riwayat daripada Abu Mahzurah iqamah adalah macam azan. Nah, dari sini kemudian lahir perbezaan pandangan 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hanbali ambil pandangan 1-1 azan seperti yang kita dengar, iqamah seperti yang kita biasa dengar. Sedangkan pandangan mazhab Malik, Hanafi, mereka iqamah macam azan. 2 kali, cuma ada tambahan qad qamatis shalah. Yang lain semua macam azan. Soalan ada selalu jadi perbincangan di kitab-kitab syarah. Macam mana boleh berlaku khilaf dalam azan padahal hari-hari dengar 5 kali di atas masjid? Betul tak? Sejak zaman Nabi sampai sekarang. Macam mana ada khilaf dalam iqamah padahal mereka dengar sejak dulu sampai sekarang? Kenapa berlaku khilaf macam tu? Nah, kalau kita khilaf kenaan dengan sentuh kemaluan, mungkin bolehlah khilaf. Ada yang tahu hadis, ada yang tak tahu hadis, betul tak? Riwayat dia diriwayatkan oleh 1 orang, yang lain tak tahu. Akan tapi azan 5 kali sehari didengar oleh semua orang, ada khilaf pula. Ini menjadi isu besar berkenaan dengan apa sebenarnya hakikat khilaf ni. Nah, dan secara kesimpulan, para ulama mereka berpandangan bahawa sebenarnya khilaf ni adalah khilaf ibahah. Khilaf ibahah. Yang masyhur adalah azan dan iqamah yang kita dengar tu, yang kita biasa buat setiap 5 waktu tu. Akan tapi ada riwayat lain yang disebutkan daripada Abu Mahzurah yang menunjukkan perbezaan dalam azan untuk menunjukkan keharusan, bukan menunjukkan harus perkara itu berbeza dalam keadaan beberapa lafaz tertentu. Macam perbezaan dalam syahadah, dalam tasyahud akhir, ada sedikit lafaz-lafaz yang berbeza dan perkara itu bukan menunjukkan khilaf tadad, tapi khilaf tanawwu' yang siapa yang nak buat pun dibenarkan.
sama ada kita iqamah dua-dua atau iqamah satu-satu. Okey, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Apabila pagi harinya saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya bagi tahu kepada baginda berkenaan dengan mimpi saya tersebut. Faqal inna hadza ru'ya haqq insyaallah. Kata Nabi, ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'ait. Nabi mengatakan qum ma'a Bilal, berdirilah engkau bersama Bilal. Perintah qum, kata Imam Ibn Munzir, bermakna bahwa azan mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Betul tak? Qum ma'a Bilal bermakna azan mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Tidak boleh azan dilakukan dalam keadaan duduk. Fa'alqi alaihi ma ra'ait. Ajarkan kepada dia apa yang engkau jumpa dalam mimpi tersebut. Fal yu'azzin bihi. Hendaklah dia azan dengannya. Maknanya Bilal yang jadi azan walaupun muazzin, walaupun yang jumpa dan nampak dalam mimpi tersebut adalah Abdullah bin Zaid. Kenapa Bilal yang dilantik bukan Abdullah? Fa innahu anda sautan mink. Sebab suara dia lebih kuat daripada suara engkau. Anda maknanya adalah diambil daripada kalimat nida. Nida adalah menyeru. Maknanya seruan yang paling luas dan paling jauh jangkauannya, maka dia adalah anda. Dari sini kemudian kata Imam Ibn Munzir menjadi istihbab melantik seseorang yang menjadi muazzin adalah orang yang paling kuat suaranya. Sebab fungsi utama azan adalah untuk memanggil orang ramai dan memberitahukan masuk waktu. Jadi kalau orang yang punya suara lebih memenuhi kriteria tersebut, iaitu boleh sampai kepada jangkauan lebih luas, maka dia yang lebih layak untuk dilantik menjadi muazzin. Walaupun pada zaman sekarang mungkin kriteria tersebut sudah mulai berubah. Azan bukan lagi kuat suaranya sebab kita sudah ada alat sendiri yang untuk menggantikan perkara tersebut. Mungkin kriteria yang lain adalah suara yang sedap, betul tak? Suara yang paling sedap, suara yang kalau dengar suara tu orang semakin tertarik datang ke masjid. Nah, faqumtu ma'a Bilal faja'altu ulqinahu anhu wa yu'adzinu bihi. Jadi kata Abdullah bin Zaid, saya pun datang berdiri bersama Bilal dan saya ulqin, saya ajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada beliau, lalu beliau azan dengannya. Qal fasami'a bidzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitihi. Umar bin Khattab kemudian mendengar azan tersebut, beliau berada dalam rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu. Dia datang sambil membawa ridanya, sambil menyeret ridanya, menunjukkan bahwa dia datang dengan terburu-buru, datang dengan bersegera. Lalu beliau mengatakan, wallazi ba'asaka bil haqq ya Rasulullah, laqad uritu mislallazi uri. Wahai Rasulullah, saya pun dapat mimpi macam yang mimpi beliau. Maknanya mutaba'ah daripada Umar bin Khattab dalam mimpi. Tengok, ini salah satu tanda bahawa mimpi tersebut adalah mimpi yang benar, mimpi hak, bukan daripada satu orang. Sebab kalau datang daripada satu orang, ada kemungkinan mimpi itu adalah datang daripada diri dia. Sedangkan apabila mimpi tersebut terbukti bukan hanya datang dari satu orang, bermakna bahawa mimpi itu datang dari luar diri dia. Sebab tentuan secara umum, mimpi ini terbagi menjadi dua. Mimpi yang lahir daripada diri sendiri, iaitu datang daripada minda kita, atau mimpi yang datang daripada luar minda kita. Dan ini menjadi perbahasan panjang dalam falsafah sebenarnya. Dalam perbahasan falsafah dan psikologi pada hari ini. Dan sampai hari ini selalu menjadi perbincangan berkenaan dengan ilham. Ilham, adakah, dari mana asal ilham tu? Inspirasi itu datang dari mana? Dan salah satu tanda dan salah satu dalil bukti yang sering digunakan oleh orang yang berpegang adanya Tuhan daripada kalangan saintis pada hari ini adalah ilham tu.
Mereka membuktikan bahwa adanya Tuhan dengan menunjukkan adanya ilham. Sebab ilham ni terbukti bukan daripada dalam diri manusia. Dia datang daripada luar manusia. Sesuatu yang paling pandai, paling alim, paling intelektual yang paling tinggi, yang memberikan sesuatu kepada minda manusia, dan itu yang kemudian menunjukkan bahawa sesuatu itu mestilah bukan datang daripada alam yang duniawi ini, akan tapi datang daripada alam spiritual, dan itu yang mereka sebut sebagai Tuhan. Dan perbincangan berkenaan dengan mimpi telah menjadi perbincangan saintifik pada hari ini. Dan anda ingat apabila kita, tuan-tuan, dalam perkembangan pembaharuan pemikiran Islam yang bermula pada abad 19, 18 dan 19, dulu kita masih bincang tentang mimpi. Tapi apabila datang aliran pembaharuan reformis, mereka sudah mulai alergi dengan mimpi. Semua berkenaan dengan mimpi dikritik, seolah-olah membawa pandangan-pandangan yang khurafat, pandangan-pandangan yang tahayul dan lain sebagainya. Justru mereka kemudian coba untuk membantras semua perkara-perkara yang berkenaan dengan mimpi-mimpi ini. Setiap kali bincang mimpi, orang sudah kemudian hentam, orang kemudian tuduh yang bukan-bukan, bahkan seolah-olah mimpi itu tak saintifik sama sekali. Itu pernah berlaku pada pemikiran Islam pada abad 18, 19 dan masuk juga abad 20 dan 21 ini masih ramai orang yang kalau kita bincang mimpi alergi, sangat-sangat alergi. Padahal tuan-tuan, mimpi adalah bagian daripada pemikiran Islam. Bahkan kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab ke sunnah, Sahih Bukhari ada kitab mimpi, Sahih Muslim ada kitab mimpi. Hampir semua kitab sunnah yang disusun mengikut bab selalu membincangkan tentang mimpi. Maknanya mimpi ada bagian dalam pemikiran umat Islam. Dan dia bukan selalu berkaitan dengan tahyul, berkaitan dengan khurafat. Memanglah pada abad-abad tertentu ada orang-orang tertentu yang menggunakan mimpi untuk menyebar pandangan-pandangan yang menyimpang, mimpi untuk perkara-perkara yang tahayul dan lain sebagainya. Akan tapi abuse ni tidak sepatutnya membuat kita alergi berbincang tentang mimpi. Sepatutnya kita ada menahan diri kita untuk mengatakan bahawa mimpi adalah bagian daripada Islam. Quran sebutkan mimpi dan lain sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan, mungkin ramai yang belum tahu bahawa perbahasan tentang mimpi ini telah menjadi perbahasan saintifik pada hari ini. Dan anda jumpa ada jurnal-jurnal Scopus yang Q1, Q2 yang berbincang khas berkenaan dengan mimpi. Jurnal tentang dream, berkenaan dengan mimpi-mimpi, kajian-kajian tentang mimpi. Dan kalau tuan-tuan baca buku The Future of Mind, karangan siapa? Michio Kaku, The Future of Mind, tuan-tuan boleh cari. Dia bincang berkenaan dengan mimpi tersebut. Bahkan ada usaha-usaha tertentu yang beliau katakan, ada usaha-usaha tertentu dilakukan oleh saintis pada hari ini untuk mencetak mimpi. Jadi mereka berusaha untuk print mimpi itu, macam mana dikeluarkan. Dan kalau perbahasan tentang, jadi ini adalah perbahasan terakhir, mutakhir berkenaan dengan mimpi. Dulu mereka masih berbincang berkenaan dengan mimpi itu datang dari mana, mimpi itu dikaitkan dengan personality, mimpi ini berkaitan dengan personality ini, mimpi ini berkaitan dengan personality ini, itu berkaitan dengan psikologi pada zaman itu. Mereka coba untuk analisis personality seseorang mengikut mimpi yang dia dapat. Sebab mereka punya teori bahawa mimpi datang daripada subconscious manusia yang paling dalam. Menunjukkan siapa hakikat diri dia keluar ketika dalam mimpi. Itu berkaitan dengan psikologi. Dan pandangan psikologi sekali lagi bermakna bahawa mereka punya pandangan bahawa mimpi datang daripada diri manusia. Akan tapi sains juga menunjukkan bahawa mimpi terkadang terbukti kadang bukan datang daripada dalam, tapi datang daripada luar. Ada sesuatu di luar diri manusia yang mempengaruhi mimpi dia.
untuk memberikan info tertentu, untuk memberikan gambaran tertentu dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang perkara itu menjadi misteri dan menjadi perbahasan yang cukup dalam dan menghasilkan banyak kajian-kajian tertentu. Dan dia bukan cuma setakat berkaitan dengan spirituality saja, tapi juga coba untuk menjadi satu perbahasan yang scientific pada hari ini. Nah, anyway, sekarang kita bincang bagaimana Abdullah bin Zaid dapat mimpi, Sayyidina Umar pun dapat mimpi juga, dan dua mimpi ini menunjukkan bahawa mimpi tersebut bukan lahir daripada concern Abdullah bin Zaid. Bukan karena lahir daripada khayalan Abdullah bin Zaid, akan tapi datang daripada luar dia. Dan luar itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi mengatakan haza ru'ya haq insyaallah. Dan apabila ada mutabaah daripada Umar dalam mimpi, baginda mengatakan falillahil hamd. Alhamdulillah, confirm bahawa ini adalah mimpi yang benar, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. That's why Nabi terima, lalu Nabi tetapkan dia sebagai salah satu bagian daripada syariat Islam pada hari ini. Saya rasa cukup panjang hadis ni yang saya bincangkan ni tuan-tuan. Perbincangan kita menyentuh perbahasan berkenaan dengan sanad, menyentuh perbahasan berkenaan dengan akidah, dan terakhir menyentuh perbahasan berkenaan dengan sains juga. Don't play Ustaz Muhammad dalam perbahasan kita ni. Okey, masa anda pun dah habis 8.30. Anda mungkin bagi pandangan, peluang bagi rakan-rakan sekalian yang mungkin nak bagi pandangan tentang perkara ini, silakan. Ada apa-apa ke? Doktor cuma nak sedikit pertanyaan lah. Berkenaan dengan kalam Imam Malik kan terhadap Ibn Ishaq ni, dia atas isu apa doktor? Sebab yelah dalam, adakah semata-mata dia ni tadlis ataupun adakah semata-mata dia tadlis atau ada isu lain? Okey. Kenaan dengan Imam Malik, sebenarnya ada persaingan peribadi antara beliau dengan Imam Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq tengok Imam Malik begitu terkenal di Madinah. Begitu hebat. Ramai orang datang kepada dia. Ramai orang dari penjuru dunia. Allah bagi ini kelebihan kepada Imam Malik. Jadi ramai orang datang kepada Imam Malik untuk mengambil hadis, mengambil hukum dan mengambil fiqh daripada Imam Malik. Dan pada masa yang sama, Muhammad bin Ishaq tidak dapat kelebihan seperti yang dimiliki Imam Malik. Walaupun beliau juga seorang imam besar, akan tapi beliau kurang mendapat perhatian seperti Imam Malik. Dan ini adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh sebenarnya tak boleh dicanggah dan lain sebagainya kan. Nah, beliau lalu mengatakan, apa sebenarnya Imam Malik punya ni? Kata dia, Malik punya apa? Tengok, coba dia kata kepada seorang murid yang pernah datang kepada Imam Malik, dia katakan, tunjukkan kepada saya ilmu Malik. Ana baitaruhu. Saya ni yang akan cek mana betul, mana silap, mana betul, mana silap. Imam Malik apabila dengar perkara tersebut, beliau mengatakan, dia kata macam tu, Dajjal minad dajajilah, cakap aina baitaruhu, baitar ilmi Malik. Jadi Imam Malik, ucapan Dajjal minad dajajilah, ucapan Imam Malik ni menurut ana adalah keluar daripada bukan sebagai sebuah academic assessment lah istilah kita, bukan sebagai penilaian akademik, akan tapi dia keluar daripada emosi, keluar daripada macam kita lah, ucapan-ucapan biasa saja. Justru sepatutnya dia jangan diterima sebagai sebuah pandangan jarah wa ta'dil. Kadang ini pun berlaku dalam perbincangan jarah wa ta'dil, semua ucapan imam diambil tanpa diambil kira bahawa ini serius dalam academic assessment, ini betul assessment jarah wa ta'dil atau setakat dia ucapan biasa saja. Dan ini yang menjadi isu juga menurut anda dalam kitab jarah wa ta'dil juga. Jarah wa ta'dil kumpul semua kalimat apa saja. Lalu kemudian kita tak analisis satu persatu konteks ucapan tu keluar macam mana. Dan kalau tuan-tuan baca penilaian-penilaian macam ni, penilaian imam, penilaian ulama, dan ini dicadangkan oleh Syekh Hamzah Malyabari.
beliau mengatakan setiap ucapan jarah wa ta'dil sepatutnya kita kaji konteks dia. Sama ada betul untuk menilai ataupun sekedar untuk pandangan pribadi saja, ataupun berkaitan dengan hadis tertentu, ataupun berkaitan dengan seluruh hadis yang lain. Sebab setahu anda tuan-tuan, perbincangan penilaian ulama kadang dia spesifik, tapi kita buat dia seolah-olah umum. Dan secara umumnya anda boleh berkata bahawa ucapan ulama jarah wa ta'dil kepada perawi biasanya spesifik berkenaan dengan hadis-hadis tertentu. Hadis-hadis tertentu. Justru jangan ditakmim. Kalaupun takmim, maka kita mesti siap-siap bahawa mungkin ada kes-kes tertentu yang keluar, yang perlu dikeluarkan daripada penilaian tu. Dia tak boleh takmim secara umum saja. Seolah-olah kalau siqah dalam semua hadis. Kalau dhaif dalam semua hadis. Tak. Biasanya kalau kita sebut siqah dalam hadis tertentu, dhaif dalam hadis tertentu. Boleh juga umum, tapi umum untuk tidak semua hadis. Umum untuk kebanyakan hadis. Aglabi. Sifatnya bersifat aglabi. Bukan bersifat kulli. Nah, kalimat jarah yang daripada Imam Malik kepada Muhammad bin Ishaq, menurut anda dia bukan sebuah penilaian hadis, akan tapi dia berkaitan dengan perkara-perkara tertentu yang di luar kenaan dengan hadis. Justru kita tak boleh apply dia dalam menilai hadis Muhammad bin Ishaq. Wallahu a'lam. Satu lagi doktor berkenaan dengan tadi kita ada bincang juga lah berkenaan dengan sirah, periwayatan hadis. Cuma kalau kita lihatlah kebelakangan ni ada sebahagian daripada pengkaji yang cuba nak jadikan riwayat sirah tak jelas sekejap. Tak jelas. Tak jelas. Oh. Kita ada bincang berkenaan dengan riwayat sirah dan riwayat hadis tadi kan. Adalah kebelakangan ni yang sebahagian daripada pengkaji lah yang cuba untuk menjadikan riwayat sirah ni macam riwayat hadis. So agak syadid jugalah bila sebut berkenaan dengan riwayat sirah ni. So dia nak jadikan macam riwayat hadis lah dengan lafaznya dan sebagainya. Apa pandangan doktor? Ya, pandangan anda adalah usaha untuk memurnikan sirah Nabi adalah usaha yang baik. Dia untuk memastikan bahawa sirah hanya yang sahih saja. Kemudian sirah juga mesti diasingkan daripada riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang munkar, riwayat yang tak betul dan sebagainya. Adalah usaha yang sangat baik. Menurut anda usaha yang perlu dipuji, akan tapi ada perkara-perkara tertentu yang mesti diambil kira, iaitu kita kena ambil kira pembagian ulama hadis berkenaan dengan riwayat sirah dengan riwayat hadis. Riwayat sirah adalah riwayat yang lebih longgar berbanding periwayatan hadis. Sirah fokusnya adalah berkenaan dengan kronologi. Sirah berkenaan dengan sebab akibat. Analisis mesti ada dalam sirah. Walaupun dalam hadis tak ada. Hadis orang takut nak tambah-tambah sesuatu. Orang takut nak bincang tentang pandangan dia berkenaan dengan satu peristiwa. Sebab dia nak pastikan bahawa inilah ucapan Nabi. Sebab nanti kalau saya rubah, bimbang nanti hukum pun berubah, betul tak? Akan tapi dalam sirah, dia macam, istilah kita macam, dia bukan penulisan yang rigid. Dia penulisan yang lebih longgar. Dia terbuka peluang untuk penulis atau perawi menyampaikan pandangan pribadi dia. Yang asalkan untuk menjelaskan kronologi peristiwa itu seperti apa. Dan periwayatan tersebut dibenarkan. Justru para ulama dulu membezakan antara periwayatan bil lafaz dengan periwayatan bil makna. Periwayatan bil lafaz apabila berkaitan dengan akidah tak boleh. Mesti dengan bil lafaz. Apabila berkaitan dengan hukum hakam mesti bil lafaz. Kita nak lafaz yang Nabi cakap tu macam mana, confirm macam mana. Sebab itu yang akan kita keluarkan istinbat.
Apalagi bincang tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena guna lafaz Nabi yang Nabi guna. Sebab kita tak boleh sifatkan Allah melainkan dengan apa yang disifatkan oleh Nabi dan disebutkan oleh Allah juga. Nah, sedangkan dalam sirah, ramai ulama sirah dia masukkan juga pandangan pribadi dia. Ramai ulama sirah dia rephrase lafaz tersebut. Ramai ulama sirah yang coba untuk susun kronologi itu mengikut pemahaman dia. Sebab sekali lagi dalam sirah ada peluang untuk kita buat perkara ni agar penceritaan itu jelas, agar kronologi itu logik dan dibenarkan perkara tersebut. Lagi pula dalam hadis kita nak menentukan sahih atau dhaif, kita guna kriteria yang cukup ketat. Sekali lagi, karena kita bincang akidah, kita nak bincang hukum, maka kita hanya terima sebagian kecil saja periwayatan-periwayatan yang mungkin diterima dalam sirah, tapi tidak diterima dalam hukum hakam dan akidah. Nah, Anda pernah sebutkan bagaimana perbincangan berkenaan dengan periwayatan Abdullah bin Jahash. Adakah dia Nasrani ke, mati dalam keadaan Nasrani atau tak? Anda telah sebutkan bahawa kalau kita apply kaedah ahli hadis di sini, riwayat tersebut mursal. Betul, riwayat daripada Urwah Ibn Zubair itu yang paling tinggi dalam periwayatan tersebut, yang menunjukkan bahawa Abdullah bin Jahash mati dalam keadaan Nasrani. Nah, akan tapi kalau kita apply pandangan Ahlus Sirah, kita akan melihat bahawa apa yang disebutkan oleh Urwah Ibn Zubair adalah fakta. Sebab Urwah Ibn Zubair walaupun beliau tidak hidup ketika Abdullah bin Jahash hidup, dia tak jumpa dengan Abdullah bin Jahash, tapi beliau kumpul fakta dalam sebuah buku yang mana buku tersebut menjadi rujukan pertama dalam sirah. Dan diterima oleh seluruh umat Islam. Mana ingat diterima oleh seluruh ahlul hadis, daripada pakar sejarah dan pakar hadis. Justru apa yang disebutkan oleh Urwah berkenaan dengan Nasraninya Abdullah bin Jahash telah masuk ke dalam semua kitab sejarah. Dan apabila kita apply metodologi ahlul hadis, tiba-tiba kita lemahkan pandangan Urwah. Bagi anak itulah satu pandangan yang termasuk dalam pandangan evolusi dalam ilmu hadis, iaitu seolah-olah dia nak dapatan dulu tu nak dikaji semula. Apa yang establish sebagai fakta pada zaman tersebut tidak confirm boleh kita terima pada hari ini. Padahal sekali lagi pandangan itu adalah pandangan yang menurut anda sangat lemah. Yang sepatutnya dalam bincang sejarah adalah semakin dulu semakin otentik. Sebab kita bincang tentang peristiwa yang telah berlaku pada zaman dahulu. Apalah yang orang zaman sekarang tahu tentang zaman dahulu, melainkan dengan mendengar dan menerima apa yang ditetapkan oleh zaman dahulu. Dan kesimpulan anda adalah apabila di tengah semangat kita nak mensahihkan riwayat sirah, di tengah semangat kita untuk melakukan tanqiyah dan pemurnian sirah, maka metodologi kita kena dibetulkan terlebih dahulu. Metodologi yang coba untuk menetapkan perspektif hadis dalam sirah adalah metodologi yang menurut anda terlalu kurang tepat dalam perkara ini. Yang tepat adalah setiap likulli maqam maqal, dan setiap ilmu ada pakarnya, dan setiap disiplin ada dhawabit yang kena kita ambil kira. Sirah ada dhawabit dia, dan hadis pun ada dhawabit dia, dan masing-masing ada logiknya. Kita tak boleh guna sirah, metodologi sirah dalam hadis, sebab perbincangan kita berkenaan dengan ihtiyat, perkara yang paling ihtiyat, iaitu akidah dan juga hukum hakam. Justru perbincangan tasahul ahlu sirah kita tak boleh terima. Akan tapi apabila kita bincang tentang sirah, maka dhawabit ahlul hadis, dhawabit anda tak sebut sebagai dhawabit ahlul hadis, tapi dhawabit yang diamalkan dalam hadis ahkam tak boleh diamalkan. Sebab sirah ada dhawabit yang lain. Anda tak katakan dhawabit ahlul hadis. Kenapa? Sebab penerimaan metodologi sirah pun adalah metodologi ahlul hadis.
Jangan kita katakan ni metodologi ahlus sirah. Al-hadis juga. Al-hadis dia punya amalkan seperti itu. Al-hadis dia punya istilah kita double standard dalam perkara ni. Dalam hukum hakam ada standard sendiri dan dalam sirah ada standard sendiri. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari, Abdurrahman bin Mahdi dan lain sebagainya. Mereka faham bahawa disiplin sirah berbeza dengan disiplin hadis dan itu sebabnya approach pun berbeza. Wallahu a'lam. Mana tu secara ringkas lah kita boleh kata maknanya naqad hadisi. Naqad ahli hadis, maknanya naqad hadis ini tidak terpakai lah doktor, maknanya tidak tepat lah kalau kita nak gunakan dalam riwayat sirah. Anda tak katakan tak tepat, akan tapi anda kata bukan, anda tak sebut sebagai naqad hadisi. Anda menyebut dia sebagai perbezaan metodologi yang kena diambil kira apabila kita berbincang berkenaan dengan maudhu' yang berbeza. Ya ke tak? Kalau dalam maudhu' dan al-hadis punya standard tu, dan ini semuanya adalah naqad hadisi. Jadi al-hadis punya standard yang berbeza apabila dia approach topik-topik yang berbeza. Misal bincang berkenaan dengan hukum hakam, approach-nya adalah berbeza apabila mereka bincang berkenaan dengan fadha'il. Dan dua-dua adalah manhaj hadisi. Begitu juga apabila mereka bincang tentang taufik sirah, mereka punya approach yang berbeza apabila mereka bincang berkenaan dengan akidah, dan itu pun adalah manhaj hadisi juga. Kita tak boleh katakan bahawa dia manhaj yang luar daripada manhaj. Ini adalah manhaj al-hadis. Manhaj al-hadis dia adalah manhaj yang luas, dan dia secara umumnya manhaj al-hadis adalah manhaj yang berbincang berkenaan dengan peristiwa zaman dahulu, mencoba untuk rekonstruksi zaman dahulu dengan dengan beberapa pendekatan yang berbeza mengikut topik yang berbeza. Entahlah itu bahasa anda terlalu akademik sangat. Betul tak, Dr. Imran? Nah, jadi secara umumnya anda melihat bahawa manhaj hadisi adalah manhaj al-hadis adalah manhaj yang sangat luas. Akan tapi berbeza-beza mengikut topik yang berbeza. Jadi apabila bincang berkenaan dengan hukum hakam, ada standard operational tersendiri. Apabila bincang berkenaan dengan sirah, ada standard operational sendiri. Apabila berbincang berkenaan dengan fadha'il, ada standard operational sendiri. Dan semua berada dalam payung besar iaitu manhaj al-hadis. Kenapa cakap macam tu? Sebab apabila bincang tentang sirah, tetap tokoh-tokohnya tetap al-hadis juga. Imam Ahmad bincang tentang sirah, apalagi Yahya bin Ma'in bincang tentang sirah, sebab semuanya bersatu. Cuma apa yang anda tak setuju dengan manhaj yang diamalkan pada zaman sekarang adalah mereka mereka amalkan satu approach untuk topik yang berbeza-beza. Mereka amalkan approach hadis ahkam untuk berbincang berkenaan dengan sirah. Dan menurut anda cara macam tu adalah cara yang tidak sesuai dengan manhaj al-hadis sendiri. Al-hadis dia punya approach yang berbeza mengikut topik yang berbeza. Dan cara mereka rekonstruksi masa lalu dan bagaimana mereka menyusun dan mengumpul maklumat berbeza mengikut topik yang mereka bincangkan. Dan menurut anda itu cukup teliti, dan kesilapan kita adalah khalat, mencampur antara dua topik yang berbeza tu. Lagi yang lain? Ustaz tanya. Ya, Ustaz. Ada yang riwayat tentang Ibn Ishaq yang kata Imam Malik ni anak mawali ya? Itu betul ke? Apa? Tak dengar pula. Kan ada riwayat kata Ibn Ishaq kata Imam Malik ni anak hamba kan? Oh, okey. Itu dia itu pun anda tengok adalah pandangan macam tu. Dia bukan mengatakan Imam Malik anak hamba, tapi keturunan Malik tu, Al-Asbahi tu. Al-Asbahi itu dia ragukan kearaban dia. Adakah dia betul Arab ke atau tak? Itu yang membuat Imam Malik
marah kepada Ibnu Ishaq sebab dia menyentuh berkenaan dengan nasab dia, berkenaan dengan nasab keluarga dia, Al-Asbah. Dan Ibnu Ishaq adalah seorang pakar nasab. Imam Malik pun pakar nasab. Ibnu Ishaq punya pandangan berkenaan dengan perkara ini. Imam Malik punya pandangan tentang perkara tersebut juga. Dan Ibnu Ishaq kita tak tahu sama ada pandangan dia bercampur dengan subjektiviti dia ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik, kan kita tahu bahwa Imam Malik adalah mutasabbit dan beliau lebih tahu nasab dia berbanding Muhammad bin Ishaq. Jadi kalaupun kita tengok perkara itu adalah perkara khilaf, maka kita boleh tarjih bahwa Imam Malik lebih mengetahui. Dan Ibnu Ishaq kita boleh mengatakan bahwa pandangan ni sama ada di serius ke tak serius, sama ada subjektif tak subjektif, sama ada bercampur dengan pandangan pribadi dia atau tak. Yang pasti adalah pandangan tersebut tak boleh kita terima sebagai satu pandangan muktamad dalam perkara ini. Dan ini yang menjadi sebab, poinnya adalah ini menjadi sebab, salah satu sebab bagaimana hubungan antara dua-dua imam ni menjadi rusaklah selepas tu. Ustaz, lu tu nak tanya pasal yang hadis tu an Bani Israil la haraj. Jadi masa zaman kita ni macam mana kita nak interaksi dengan Israiliyat ni, sebab susah nak konsisten dengan metodologi yang tertentu dalam riwayat Israiliyat ni. Okey. Secara kaedahnya macam itulah. Kalau kita bincang berkenaan dengan Bani Israel adalah berbincang berkenaan dengan fakta zaman dahulu, tentang peristiwa zaman dahulu yang kita tak pasti adakah dia punya basis sejarah atau tak. Adakah basis sejarah dia reliable atau tak. Itu jadi isu kita. Dan Islam sejak awal lagi menunjukkan bahawa kalau kita tak yakin, tak payah cakap apa-apa. Betul tak? Kita hanya bincang perkara yang betul, confirm saja berkenaan dengan masa lalu. Nah, perintah Nabi hadithu an Bani Israil wala haraj berkenaan dengan satu bentuk fakta zaman dahulu yang diambil daripada Bani Israil. Sekarang kita bagilah fakta Bani Israil menjadi 3 bagian. Pertama yang confirm betul. Jadi kalau orang Bani Israel bincang tentang perkara zaman dahulu dan fakta tersebut memang betul, disokong oleh Al-Quran, disokong oleh wahyu dan lain sebagainya, kita tak ada isu, boleh riwayatkan. Hadithu an Bani Israil wala haraj. Hadis tu boleh buat macam tu. Yang kedua adalah fakta yang confirm dusta. Jadi Israiliyat yang confirm dusta, yang mengandungi perkara-perkara yang menyalahi Al-Quran, yang tak masuk akal, tak logik dan lain sebagainya, maka hukum meriwayatkan daripada Israiliyat yang macam ni kita haramkan, tak boleh. Kita larang perkara tersebut. Walaupun sayangnya banyak kitab-kitab tafsir masukkan juga riwayat-riwayat yang macam tersebut. Riwayat-riwayat yang dalam kategori kedua ni. Banyak kitab-kitab tafsir yang masuk riwayat-riwayat Israiliyat yang sebenarnya masuk dalam kategori kizab. Masuk dalam kategori mustahil, masuk dalam kategori mu'arad, bertentangan dengan fakta Quran dan Sunnah dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah riwayat Israiliyat yang di tengah-tengah, yaitu antara betul tak betul, antara betul atau tak betul. Tak ada fakta yang menyokong daripada Quran atau Sunnah, tak ada Quran Sunnah yang menentang. Dia antara dua-dua ni. Nah, ini yang kemudian para ulama katakan hadithu an Bani Israil wal haraj, termasuk dalam kategori hadithu an Bani Israil wal haraj. Sampaikan perkara tersebut tak apa, sebab tak ada dalil yang menentang perkara tersebut. Nah, ini kategori yang ketiga. Nah, kategori yang ketiga ni kita boleh ihtiyat, katakan okey, saya tak yakin lah, tak payah riwayatkan, tak apa. Saya tak yakin sebab perkara ni tak ada dalam Quran dan Sunnah. Tak apa. Nah, tapi kalau ada orang yang berpunya pandangan tasahul, nak riwayatkan juga, bagaimana dia termasuk dalam kategori hadithu an Bani Israil wal haraj. Nah, pada zaman sekarang sama juga sebenarnya. Kalau kita nak riwayatkan Israiliyat, pastikan dia masuk dalam kategori mana? Kategori pertama yang confirm, ada sokongan daripada Quran dan hadis, riwayatkan. Nabi sendiri
ada bab sendiri bincang dalam Sahih Bukhari bincang tentang Israiliyat zaman dahulu, betul tak? Bab tentang kisah-kisah Bani Israel pada zaman dahulu. Nabi cerita. Sebab perkara itu adalah perkara yang betul confirm, dibenarkan, confirm kebenarannya. Akan tapi kalau yang tak betul atau yang ragu-ragu dia betul tak betul, bagi ana tak ada keperluan untuk kita riwayatkan. Nah, walaupun ada dalam kitab-kitab tafsir, walaupun ada dalam kitab qasas, kenapa perkara-perkara tersebut ada dalam kitab ni adalah perkara yang menurut ana sangat disayangkan lah. Banyak ahli tafsir masih meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat padahal confirm kizab, padahal mustahil, padahal tak masuk akal dan lain sebagainya. Bagi ana perkara ini ditinggalkan. Dia tak memberikan ilmu yang bermanfaat dan cuma sekedar cerita-cerita dongeng saja yang tak benar. Wallahu a'lam. Lagi tuan-tuan, masa kita sudah habis. Dah pukul 5 minit sebelum pukul 9. Terima kasih atas perbincangan yang sangat menarik ini. Dan kalau ada masa lagi, insyaAllah kita akan coba ulas lebih dalam lagi. Ana ingat tadi nak baca 3 hadis, 4 hadis. Tapi 1 hadis sudah terlalu panjang. Banyak isu yang terlalu banyak yang kita bincangkan. Dan mudah-mudahan bermanfaat yang paling penting dan memberikan kita semangat untuk mengkaji lebih dalam lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa semula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih.